Kemudian nampak pula Nabi teruskan perjalanan, nampak satu kaum lelaki dan perempuan memakan daging mentah yang busuk, sedangkan daging yang masak yang elok ada kat sisi mereka. Daging mentah tu inilah kunyah, ditolan, busuk, jijik, beranak. Yang elok ni terhidang, dah siap masak macam daging tetel tu. Dengan tetel sampodeh tu. Kan? Tak nak dah. Yang busuk tu ambil siapa dia orang ni? Maka kata Jibril, itulah orang yang melakukan zina, sedangkan lelaki dan perempuan itu masing-masing mempunyai suami dan isteri yang sah. Ya, banyak hari ni. Pejabat-pejabat tu lunch husband, lunch wife, tengah hari check in ke hotel dengan bini orang. Banyak berlaku sekarang. Hati-hati. Ya. Dan kemudian nampak pula lelaki yang berenang dalam sungai darah. Berenang dalam sungai darah dan dilontarkan batu kepadanya. Maka kata Jibril, itulah orang yang makan riba. Nampak? Makan riba. Kan Nabi dah sebut, maka mulai hari ini segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang, dalam khutbah terakhir Nabi. Kan? Jadi masa tu adalah yang berbunyi. Sekarang pun ada yang cakap, memanglah sistem perbankan Islam KK, Tok Penghulu, Tok Sidang, mana yang ada lah malam ni. Alhamdulillah malam ni dapat kita bersama-sama setelah perancangan dibuat berbulan-bulan namanya. Akhirnya sampai juga saya ke surau yang cantik ni, madrasah yang cantik, indah, simple, kan, selesa, tenang kan. Cuma terperanyat kan tengok perempuan di atas ni. Bila kau tak waktu-waktu jatuh, bulu ni jatuh. Jadi terdayun tu naik tanggung kan. Kayak bahawa yang dalam, yang luar tu boleh masuk dalam lagi kot. Kan? Boleh masuk dalam lagi kan. Bukan senang nak jumpa Samsul Debat, duduk jauh-jauh. Kan? Jadi malam ni kita membicarakan tentang ibrah, iktibar di sebalik peristiwa Isra' wal Mi'raj. Bila masuk aja Rejab ni, memang itulah yang seringkali dibicarakan untuk makluman semua. Untuk tahun ini, 2023 ni, ini adalah surau yang pertama, tempat yang pertama saya berceramah di bawah tajuk Isra' dan Mi'raj. Jadi bila sebut Isra' wal Mi'raj ni, kita tahulah Isra' ni perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram sampailah ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj pula daripada Aqsa naik pula ke langit. Itu Mi'raj tu. Dan pada tarikh 27 Rejab setiap tahun memang umat Islam di seluruh dunia akan mengadakan majlis sambutan Isra' dan Mi'raj, macam-macam lah yang dibuat. Dan macam ada yang buat selawat, ada yang buat kenduri, ada yang buat majlis, ceramah, forum, macam-macam yang dibahaskan. Tiap-tiap tahun mendekati pelbagai angle dan perspektif tentang Isra' Mi'raj. Penceramah pun pelbagai penceramah datang. Cuma perangai kadang-kadang sama, tak berubah. Yang menengah tu. Kan? Tapi bukan orang sini lah, orang tempat lain. Sebab itu ide hakikat. Itu sebabnya kita buat majlis ilmu ni sebab ditujukan khas bukan kek borok tu kan. Bukan kek binatang-binatang. Tapi kita buat majlis ni untuk manusia insan. Insan tu berasal perkataan nasia iaitu lupa. Itu yang kita kena ada kuliah ilmu tu, kena sentiasa mengingatkan. Dan bila bercakap tu pula, Samsul Debat dia bercakap yang paling lokek dengan mulut dia ni telinga dia. Bila cakap tu diri sendiri pun kena dengar. Tu kadang-kadang paling goli sekali, bercakap benda yang kita tak buat goli betul. Kan kena cakap benda yang kita kena buat. Tu sebabnya selalu peringatan tu kata bukan untuk orang je, tapi juga untuk diri sendiri. Kan? Mana-mana kita tengok kan, bila bercerita tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, secara spontan kita akan terbayang perjalanan Rasulullah SAW bersama dengan malaikat Jibril dan Mikail, yang mana boleh dibahagikan kepada dua fasa, iaitu perjalanan menaiki Buraq dan begitu juga perjalanan daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha.
di langit, yang mana pertemuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi kita. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, Allah sebut pun dah dongah tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun dongah ayat tu kan. Kalau orang tu dah umur 60 tahun, tak kurang 50 kali dah dia dongah tu. Kan ceramah Isra Mi'raj, dia kadang Isra dia. Isra tak baik camah kau katakan. Isra tu kan. Nyebut pun tak betul kan. Isra kan. Isra dia. Mi'raj tak cerita, Isra cerita kan. Bisa tumbang dahsyat kan lah. Boleh apa-apa lagi penganjur dah beritahu saya malam ni sampodeh kata. Kan itu mustahak ya. Samsul debat ni sampodeh besok ya. Alhamdulillah lah, boleh lah makan. Tapi kalau gulai lemak sila api, togak ke malu kan. Macam tu kan. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam ayat tu dia tak tahu. Dan sadaqallahul azim. Dalam ayat tu Allah Ta'ala beritahu subhanallazi, maha suci Allah yang asra bi'abdihi lailan, yang memperjalankan hambanya. Hambanya itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Dan asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, daripada masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu, yang mana kami berkati pada malam itu sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, dan kami nampakkan. Linuriyahu itu kami tunjukkan tanda-tanda, sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Min ayatina, ayatina itu kekuasaan kami, kekuasaan Allah. Innahu, sesungguhnya, innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia maha mendengar. Sami' itu mendengar, basir itu melihat. Sesungguhnya dia maha melihat lagi maha mendengar. Menariknya perjalanan Nabi pada malam itu, yang paling susah nak cerita itu adalah perjalanan itu satu malam. Bukannya bermalam-malam, satu malam. Jadi bila cerita dengan tahap kita hari ini, mungkin tak ada masalah nak percaya. Sebab ada macam-macam kenderaan yang canggih-canggih sekarang. Kita naik kapal terbang, kita naik jet, kan? Kita naik apa pula? Naik motor ke kan? Laju lah juga kan? Tapi pada zaman itu, yang paling laju kuda. Kan kalau pergilah dia betul-betul lah daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa berhari-hari baru sampai. Macam mana lah satu malam boleh settle? Ulang alik lah tu. Siap cerita naik ke langit, turun nak bawah balik. Balik semula ke Masjidil Haram. Macam mana nak percaya? Bukan senang. Nak pula dengan tahap. Bukan macam kita dah dengan Syamah Isra Mi'raj tiap tahun. Kita dah selesai, dia baru dapat Islam. Jadi bila sampaikan cerita tu, bukan semua orang boleh percaya. Yang ramai yang jadi tak percaya. Kan? Bukan senang kan? Jadi kalau kita faham asra bi'abdihi lailan, ayat tu memperjalankan hambanya pada malam tu, ramailah yang bujah. Mungkin roh dia, mungkin mimpi dia. Tapi masalahnya ayat itu menggambarkan asra bi'abdihi lailan, memperjalankan hambanya. Bukannya asra biruhi bi'abdihi, bukannya roh abdihi, bukannya roh hamba tu. Memang tubuh badan dia tu sendiri diperjalankan. Kita kena yakin memang tubuh badan Nabi yang diperjalankan. Menaiki apa? Menaiki buraq. Sebab itulah di utara tanah air banyak stesen minyak buraq oil. Dengan anggapan laju botol kalau si minyak tu. Ada buraq oil. Kan? Kreatif lah tu. Buraq ini kelajuan dia lebih laju daripada kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya tu macam kita ambil slide lah kata tahun 9 tu, ambil torchlight kata orang Melaka. Lampu suluh tu, bila tutup lampu, kita tekan ni, lampu tu terpancarkan. Laju tak? Tu laju. Dia lagi laju dulu. Pap, nampak kat dinding tu bulat kan? Laju dia macam tu kan? Dia lagi laju daripada tu. Jadi, makna kata kenderaan yang Nabi naik bukan biasa-biasa. Itu yang saya selalu bawa analogi tu. Katalah contoh saya nak ceramah dekat Sabah.
Kan, pagi nak ceramah tengah hari kat Sabah. Saya pun pagi-pagi pun dah siap pakai baju, saya pun ambil kopiah. Nah, ambil kopiah, seekor semut merayau duduk teh ni. Lah ada kat teh ni, lawa pula kopiah ni, boleh landing pula sini. Tengok saya ambil, saya pakai, dah comel semut tu, pahal pula ni. Mana nak lagi ni? Dia pun duduk dan diam kat sini. Lepas tu saya pun pergilah ke KLIA. Dia pun sama duduk dalam kereta. Ni nak turun kau nak apa kau, dia tunggu situ. Sampailah KLIA. Dia pun sama tengok saya uruskan luggage saya tu. Dia sama uruskan tiket. Masuk dalam, duduk dengan kapal terbang. Sonyap semut tu. Lawa kapal terbang ni. Naik kapal terbang, turun landing dekat KK, Kota Kinabalu. Dia pun tengok. Ikut kan goram ni nak turun. Tengok saya minum air manis dalam kapal terbang tu. Kan kau turun takut tak sampai naik. Dia pun stay situ. Lepas tu saya pun ceramah lah ke satu pejabat dekat Kota Kinabalu ni. Ceramah. Dah sudah habis minum potang tu, naik flight balik pukul 5. Maghrib sampailah pukul 7 sampai ke KLIA. Naik ke KLIA, naik kereta balik sampai rumah. Sampai rumah saya pun buka kopiah, letak balik kopiah saya. Semut pun turun. Berjumpa lah dengan kawan-kawan semut yang lain. Daripada pagi tak nampak kau pergi mana? Apa guys semut tu nak jawab? Semut tu pun jawab, aku pergi Sabah tadi. Berguling kau lah semut-semut yang lain. Kau nak pergi, kau bila kau pergi? Pagi tadi pergi, petang ni balik. Kata. Semut dia cakap apa? Nak ke dapur pun seminggu. Kata. Nak ke dapur rumah tu pun seminggu kau cerita kau pergi Sabah. Kata. Macam tu lah gambaran susah nak percaya dengan tahap keadaan pada ketika itu. Dengan tahap tak ada apa-apa, bukan zaman teknologi, bukan zaman dia. Maka pada ketika itulah kita tengok kisah yang kita nak gambarkan ni, betapa apabila semua orang di hadapan, semua orang bila sampai Nabi sampai balik, Nabi beri cerita kat Abu Lahab. Kan Abu Lahab dengan Abu Jahal punya seronok dengan cerita, yo kau ni betul kau pergi mana? Aku pergi Masjidil Haram tadi. Aku pergi Masjidil Haram, pergi Masjidil Aqsa. Lepas tu aku naik atas 7 langit, aku naik excited. Dah sampai sana nak cerita. Lepas itu dah turun, aku turun pula, aku balik sini. Yo kau nanti dulu, kata Abu Jahal. Kau lag lu, kau relax sini, aku kumpulkan orang. Belangang ramai-ramai baru seronok. Dia kumpulkanlah kebanyakan di hadapan masyarakat Bani Ka'ab bin Lu'ay. Kumpul. Dengar cerita ni. Dia pun cerita. Cerita. Masa itulah terbahagi 3 orang yang mendengar. Kata Aisyah, bahagi 3. Yang seorang tu ada sebahagian besar, dia betik. Sebab Abu Jahal, kau tengok betapa gila Muhammad dah. Dia nak cerita satu malam dia boleh sampai kat Masjidil Aqsa. Kau boleh percaya ke cerita dia ni? Ramai juga yang tak percaya, murtad. Ramai juga yang ada yang tak percaya, sebahagian kecil yang percaya. Tak ramai yang percaya, tetapi ada ramai juga yang 50-50. Ayo tidak, aku tak percaya, takkan bohong. Mungkin ya, mungkin tak. Itulah keadaan dia. Kemudian sampaikan kebetulan ada seorang yang pernah duduk dekat-dekat dengan Masjidil Aqsa tu. Nama dia Uqail. Dia tanya Uqail, betul kau Uqail? Macam mana? Cuba kau cerita balik. Macam mana keadaan Masjidil Aqsa tu? Ceritalah keadaan macam ni, dinding macam ni, bumbung macam ni, macam ni. Uqail kata, betul. Macam tu lah rupa sedangkan Nabi tak pernah sampai sana. Tu kali pertama. Jadi tu jadi orang ni 50-50. Sudahnya Abu Jahal pun ceritalah. Dia pun cerita okay? Abu Jahal dengan Abu Lahab ni, dia nak konorkan Nabi. Si Abu Jahal tanya dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, kau boleh percaya kau cakap Muhammad ni? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lebih daripada itu pun aku percaya. Tu ayat yang menyebabkan ramai orang mula. Kalau Abu Bakar percaya, takkan kita tak percaya tu. Katalah cerita Nabi siap naik atas shopping mau beli barang bawa balik pun percaya. Maknanya ceritalah macam mana pun. Kalau dah datang pada Muhammad, aku percaya. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar dapat gelaran jolokkan As-Siddiq, yang membenarkan. Nampak tu? Jadi itulah. Jadi setelah yang diceritakan itu, maka itulah jadi berpecah-pecahlah
Ada yang percaya, ada yang tak percaya. Macam sekarang ni datang tiba-tiba dengar kan, balik-balik keyakinan kita. Tiba-tiba pula orang cakap, lepas semayang kau jangan zikir. Lepas semayang kau jangan doa-doa semua sendiri. Ada pula orang 50-50 dah. Ya kau tak boleh kau, tahlil tak boleh kau. Ada semua bergaduh. Tu semua lah tu balik-balik pada basic. Balik pada basic, Nabi dah bosan. Jangan berpocah-pocah, jangan kita sosek barik. Nabi dah bosan. Bila aku tak ada, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Seandainya kalian berpegang pada kedua-duanya, dan saya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Dah bosan lah. So dalam Quran bagi tahu apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Kalaulah kita contohlah kita buat kat suraunya lah. Suraunya, kat madrasahnya. Imam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dah pergi balik. Tak ada istighfar, tak ada zikir. Tanya diri sendiri agak-agak lah perjalanan balik, sampai rumah memang zikir sendiri ke tidak? Belum tahu dia tu. Yang dia cerita wrestling. Kan, yang dia cerita tu, apa bodoh lah kerajaan kita sekarang ni tuan. Dia cerita politik, cerita hiburan, cerita ni. Mungkin bukan orang kampung ni no. Ni kampung ku sayang lain. Ni kampung sayang-sayangku ni lain. Ni kampung ku sayang lain. Maksud dia, kita buat tu, kita hanya nak mensistemkan saja. Kan? Istighfar. Contoh kan? Habis salam. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salah kau? Salah kau? Saya tanya, salah kau? Apa nak tak salah pula? Sebab Nabi suruh. Siapa yang istighfar, yang banyak istighfar, pertama akan dijauhkan pada bala dan musibah, dilapangkan kesempitan, didatangkan rezeki pada jalan yang tidak disangka-sangka. Lu pula salah lah. Ya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkul hamdu ala kulli syai'in qadir. Meletakkan keesaan Allah, kita mengangkat Allah. Lepas itu subhanallah, 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 puji Allah. Salah kau? Bukan kata puji ketua kampung, tu kampung elok, tu kampung elok, tak ada. Itu yo hamun kan? Betul tak? Tak ada. Jadi apa bondo yang kita itu yang kadang-kadang tu memang ada keturunan-keturunan yang saja nak memecah belahkan, mendatangkan keraguan. Jadi kalau kita tengok sebelum perjanjian Isra dan Mi'raj, Nabi kita mengalami pembedahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Hati baginda dicuci dengan air apa? Air kowe, Air Zam-Zam. Cuci dengan air Zam-Zam. Apa yang hebat air Zam-Zam ni? Siapa yang dah pergi tanah suci, dia tahu hebat betul Zam-Zam ni. Kenapa hebat? Salah satu hebat yang kita boleh rasa, kek sanun sodap bonah rasa. Sampai kek Melaka pula payau pula. Contoh kan? Situ dah kita dah boleh fikir. Macam mana boleh jadi macam tu? Kek sanun hidup. Ya Allahu Akbar. Punya lagi sodap daripada air sejuk tu. Zerap minum. Boleh dia sa'i. Bahawa setiap kali tu sa'i singgah, minum serap. Saya pusing lagi, singgah serap. Selesai 7 kali. Betul tak? Iya. Apa hebat air Zam-Zam? Air Zam-Zam satu-satunya air yang merupakan ikut niat orang tu. Ya Allah, bagilah bini dan ni dengar cakap. Minum. Dan dia pun minum. Rap, dengar cakap. Ya Allah, anak dan ni dogi, Allah minum, lepas tu ambil, gosok-gosok kepala. InsyaAllah. Ini kita isu. Kenapa tak jadi? Sebab kita, tidak. Memang tak jadi. Kalau tak yakin, tak jadi. Sebab memang ikut doa. Anak dan ni lambat betul, ya Allah, mudah-mudahan. Bagi, alhamdulillah, elok, yakin. Bayangkan di negara Arab ni pernah dulu dibuat, dicuba, panggil berupah penyelam profesional. Menyelam dalam telaga air Zam-Zam ni. Telaga air Zam-Zam ni dia bukan macam air biasa. Dia akan naik daripada bawah ni, daripada bawah naik ke atas kan. Dia daripada bawah naik ke atas, dia daripada tengah ni, keliling ni. Dia keluar, turun bawah, baru naik atas. Dia punya tu, dia punya sistem tu yang Allah Ta'ala buat pada air Zam-Zam ni, telaga tu.
Kemudian diupah penyelam, menyelam setengah jam tak timbul-timbul. Lepas tu bila dia keluar, biru muka. Bila tanya dia, apa kelebihannya? Apa yang kau jumpa dalam tu? Wallahualam. Dia tak dapat nak cerita. Tapi hebatlah dia tu. Tak dapat nak cerita. Pernah di istana tu, istana Arab tu, dia buat, dia upah kontraktor. Buat pipe saluran. Tarik sampai ke istana. Supaya dia orang kat istana tak payah berebut dengan orang ramai tu. Pusing yang tadah minum. Buat berbulan-bulan buat siap. Pusing-pusing air tak keluar. Nak beritahu Allah dah tentukan air itu untuk semua orang, untuk takak kau tu. Untuk semua orang, semua umat Islam. Betullah dia. Untuk makluman semua, ada sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, yang India dan Cina pun dah mula minta kau Islam, boleh tak saya nak air Zam-Zam tu sikit. Cuma dia belum nak mengucap lagi. Dia percaya ke air tu, air yang memang suci betul. Yang holy water yang orang lain tu tak apa bono tak elok dia campur kan. Ini semula jadi. Tu nak cerita. Jadi dicucikan hati baginda dengan air Zam-Zam serta dibuang ketulan hitam iaitu alaqah. Yang mana itulah tempat syaitan membisikkan was-wasnya. Makna Nabi kita ni tak ada was-was. Boleh, tak boleh. Haram, halal. Tu je. Boleh, tak boleh. Tak setuju. Tu je. Tak ada. Tak ada. Itu kita kan. Kemudian dituangkan hikmah, dituangkan ilmu, dituangkan iman di dalam dada Rasulullah. Setelah itu dijahit semula, kemudian dimeterikan kepada di bahu Nabi itu adanya satu tanda yang bertulis khatimin nubuwah, iaitu Nabi yang penutup, Nabi yang terakhir. Kau adalah tiba-tiba kat kampungku sayang kata saya lah Nabi yang terbaru. Sekelan kepala tu banyak cekadak Dia kata dia Nabi keturunan Melayu pula. Kan ada orang mengaku tu. Kan. Jadi tak ada tu dah. Ya. Jadi selesai pembedahan itu didatangkanlah binatang yang bernama buraq tadi. Ada yang menggambarkan dia sekepala macam kuda tapi bersayap macam-macam lah. Tak apalah, yang penting ada bernama buraq, yang itulah yang kelajuannya lebih laju daripada kelajuan cahaya, yang dinamakan sebagai Isra. Dan sepanjang perjalanan Isra itu Nabi diiringi, ditemani oleh malaikat Jibril dan Israfil, yang mana tiba di tempat-tempat tertentu yang mulia. Rasulullah SAW telah diarah oleh Jibril supaya berhenti dan bersolat sebanyak 2 rakaat. Itu sebab sunatnya kalau kita pergi mana musafir, singgah mana-mana, berhentilah solat. Kan macam kita solat kan, kita buat solat jamak, solat apa, boleh solat sunat sekali kan, boleh ya. Jadi antara tempat-tempatnya adalah Saibah, Madinah kan, Yathrib, nama banyak-banyak nama kan. Saibah tu kau nampak tu Muhammad, kenapa tak lama lagi Allah akan Allah akan perintahkan kau supaya berhijrah ke Sanun. Tahu dah makna Nabi dah tahu awal. Jadi siapa yang mengabarkan Nabi dan peristiwa hijrah tu Nabi tu pelarian, tak betul. Nabi pergi sebab perintah Allah. Kalau nak lari dah lama lagi dah. Orang nak bunuh Nabi bukan masa tu, sebelum tu memang nak bunuh. Kan? Cuma yang Nabi menyuruh tu bukan sebab takut, tapi strategi. Dan Nabi pun masa pergi ke Yathrib tu, Nabi mengikuti jalan-jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa, yang dipimpin oleh Abdullah bin Uraikid. Nak tahu pasal hijrah, maka tu kena panggil dalam ceramah yang akan datang. Kan? Jadi kita cerita Isra Mi'raj, jangan salah tajuk kan. Jadi kemudian singgah pula kat mana? Singgah pula dekat Bukit Tursina, yang mana tempat Nabi Musa AS menerima wahyunya. Dan begitu juga singgah sebentar di Baitul Laham, yang mana di tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Kemudian Nabi menghadapi macam-macam gangguan dan peristiwa-peristiwa ajaib. Mula-mula gangguan pertama, jin ifrit dengan api jamung yang menjulang-julang memang mengganggu perjalanan Nabi. Nak beritahu apa? Semua benda baik nak buat memang ada gangguan. Tu biasa. Baru siap-siap nak pergi dengan ceramah, bini mula macam, abang khabar malam ni nak lepak rumah, nak makan sesama, kan? Tak jadi dia pergi ceramah Samsul Debat.
mengelak bini pula kan, tak jadi dia kan, contohlah kan, ada dia gangguan-gangguan kan. Jadi antara yang dijumpai yang pertama nampak apa? Kemudian nampak kaum yang sedang bercucuk tanam dan terus menuai hasil tanaman mereka. Mereka dituai. Bila dituai hasil buah baru keluar, seolah-olah belum lagi tuai. Keluar lagi. Tuai belum keluar lagi. Dan keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Maka inilah yang diberitahu oleh Jibril. Itulah kaum yang berjihad fi sabilillah, yang digandakan pahala kebajikannya sebanyak 700 kali ganda, bahkan hingga gandaan yang lebih banyak. Berjihad ni ada dua, tu kena faham. Berjihad ni tak semestinya perang, tapi berjihad ini adalah berjihad sebenarnya. Kalau kita tengok dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13, Allah beritahu satu perniagaan yang menguntungkan, iaitu berjihad, berjuang membela agama Allah dengan dua perkara. Yang pertamanya harta benda, dan yang keduanya diri sendiri. Itu perjuangan dia. Harta benda, duit kita keluarkanlah di jalan Allah. Itu pun fisabilillah. Yang kedua, diri sendiri. Jaga elok-elok perangai. Daripada muda sampai ke tua, jaga perangai. Jangan buat bodoh-bodoh tak sekara. Jangan buat bodoh-bodoh yang polik-polik. Dah tua bangku merabur lagi. Contoh bukan orang sini. Orang kan, mengintai dia nak darah orang lagi. Jangan. Kan? Banyak hari ni. Kan? Banyak hari ni yang kes haruan makan anak macam tu lah kan. Orang tua lu cakap tu lah istilah peribahasa kan. Macam-macam lah kan, bono-bono orang kaitkan pula. Jadi hari ni kita tengok jihad tu jangan kita sempitkan pada beberapa orang sahaja. Tu sebab Nabi kata tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata yang ada cuma niat dan jihad, iaitu niat baik yang kita nak buat dan perjuangan melaksanakan apa yang kita niatkan. Itulah jihad sekarang. Contohlah cakap kan, dan niat dan niat dan nak pergi surau Madrasah Al-Jariyah ni, aku nak pergi subuh 40 hari berturut-turut. Dia cakap esok dah tak pergi. Dia pun cakap tu sebab dia lolap, ekon, toba, bantal, sodap, bini, ompuk. Bini ompuk kan bantal. Kan? Tu belum dia kena ompuk lagi. Langsung tak pergi. Contoh kan. Jadi, makna kata, perjuangan dia tu. Bercakap senang. Melaksanakan apa yang kita cakap. Tu sebab di Masjid Felda Palung 14, pada bulan 10 tahun lepas, dia buat program. Anak-anak yang datang subuh akan diberikan duit belanja RM3 setiap seorang yang datang sembahyang subuh jemaah di masjid. Alhamdulillah ramai mudah, bahar tak tahu. Kemudian siapa yang sembahyang subuh 40 hari berturut-turut, daftar dengan AJK masjid, layak untuk cabutan bertuah menang skuter. Tu buat. Sampai jam tu sekali. Rupa-rupa bukan senang dah dapat 40 hari turut-turut tu. Arwah Haji Azmil Mustafa, ingat tak? Ali setan. Arwah ni beberapa kali dalam hidup dia berjaya buat solat berjemaah 40 waktu berturut-turut tanpa putus. Saya cabar sebelum berbuat 40 waktu tanpa putus. Cuba buat. Arwah Haji Azmil Mustafa berjaya buat dalam hidup dia beberapa kali. Maknanya subuh, zuhur, asar. Katalah asar terlolap, jago dah maghrib, putus, kosong balik. Dia kena mesti betul-betul. Nah itu dia. Kalau nak dapat istiqamah. So saya kata perjuangan tu bukan senang. Dan dalam surah As-Saff tu beritahu, kalau kita berjihad membela agama Allah dengan harta benda dan diri sendiri, apakah ganjarannya? 4 ganjaran Allah bagi. Pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, syurga adnin yang mengalir sungai di bawahnya. Boleh mandi, boleh minum sungai itu. Ketiga, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita bila kita memerlukan. Dan yang keempat, Allah akan berikan kejayaan yang mana cepat masa berlakunya. Kan semua tak sabar nak doreh. Kaya nak copek. Kan? Nak berjaya nak copek. Tapi sedekah kau dakut macam mana? Kan? Lawa madrasah ni kan, kau nak tahu tak apa? Berapa ringgit duit kau sini? Tanya.
Tak ada. Kapek tabah, sujud tabah 6 muka. Ini kalau bagi lenun. Malah macam itulah kira. Jadi makna kata berjihad tu kena faham. Kemudian Nabi lalu pula dekat tempat yang berbau harum, yang mana melalui, itulah kata Jibril, itulah bau kubur Masyitah, tukang sisir rambut anak Fir'aun, yang mana telah dibunuh di dalam satu kawah yang besar. Termasuklah anaknya, bayi yang boleh bercakap untuk menguatkan iman ibunya, yang telah dibunuh oleh Fir'aun kerana tetap teguh beriman kepada Allah. Dia tengah sikat rambut anak Fir'aun, terlopeh sikat tu. Allah. Sebut. Bila sebut Allah, siapa Allah tu? Jawab Masyitah, Allah itu Tuhan kamu, Tuhan aku, Tuhan kita semua. Jadi anak Fir'aun terperanjatlah dengan Abah Tuhan. Apa cer? Kan? Tu saya tambah tu. Dia tak cakap apa cer tu. Saya cakap tu. Maka dia mengadulah ke Abah. Si Fir'aun pun panggil. Fir'aun, apa cerita ni? Kau cakap dengan anak aku yang Allah ada Tuhan selain pada aku pula. Ya, dia kata. Betul lah tu. Allah itu Tuhan aku, Tuhan kita semua. Oh, tadi pun bawa ahli keluarga, suami, anak-anak. Sekarang kau cakap, kalau kau mengaku aku Tuhan, baru aku selamatkan keluarga kau. Tak, aku bunuh seseorang ni. Tak, Allah Tuhan aku. Tolak. Seperti yang lelaki Tak, Allah tolak anak seorang. Sudah baby tu. Waktu baby itulah hati terdetik lah seorang ibu. Lah sian ni pula anak dan Allah, macam mana ni? Bersuaralah bayi tu. Wahai ibuku, usahlah dikau gusar. Sesungguhnya syurga Allah sedang menanti kita, wahai ibuku. Begitulah dia merelakan. Termasuklah Masyitah pun masuk dalam kawah. Mangal kawah yang mengelagak mati. Tapi itulah pusara kuburnya berbau wangi, tuan-tuan dan puan sekalian. Kan? Bukan senang kan kita kau topi kawah tu. Entahlah, tu bezo iman kita dengan orang. Kan? Kemudian nampak pula sekumpulan orang yang hanya menutup kemaluan mereka kubur dan dubur, depan dan belakang. Tutup depan dan belakang dengan secebis kain. Dan mereka dihalau seperti binatang ternakan. Mereka makan bara api daripada batu, daripada api neraka. Kenapa orang tu? Tutup kubur dan dubur, tutup depan belakang dengan secebis kain. Dihalau macam binatang ternakan, kesanun kemari. Kemudian dalam mulut itu tolan bara api. Sakit ni, melulung sakit, tapi tolan daripada bara api, daripada api neraka. Maka kata Jibril, itulah orang yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Zakat ni ramai orang, alhamdulillah si baik bayar itu. Tu zakat fitrah. Zakat fitrah memang semua steady lah, insyaAllah. Kan, yang bujang tu pun beratur lah bayar. Kan, tapi jangan lupa kita ni ada pendapatan. Orang perempuan ingat kan. Cincin, barang komeh yang pakai lain kira, yang tersimpan lain kira. Jangan sebab dia itu yang kita tak lopeh kan. Suruh semak niaha yang tersimpan, kira-kira timbang berapa gram. Dia ada setiap negeri lain dia punya timbangan ni. Kayak Kelantan borek sikit timbangan ni sebab dia banyak pakai kan. Jadi dia akan kira setiap negeri lain yang kita pakai berapa yang baru kena zakat tu. Kalau yang kita simpan berapa, tu kena hati-hati, pastikan semak. Jangan main sepes ni, kau gaji kau berapa? 1,500. Tak ada. Sadap cakap. Kan macam tu dah. Dia kan kira tanggungan-tanggungan. Pari sorah diri je. Pergi ke pusat zakat tu, boleh tak tolong kirakan berapa zakat yang saya kena bayar? Okey, dia pun tanya pendapatan berapa, gaji berapa. Okey, anak berapa orang, yang sekolah berapa orang. Dia semua tanya. Bayar tuan-tuan. Itu yang ada sesetengah golongan marah. Contohlah. Kita patut bayar zakat, katalah patut bayar zakat 1,500 lah. Kita pun bayar 3,000. Lebihan 3,000. Bila bayar 3,000,
bonus tu akan diambil kira dalam pelepasan cukai. Itu dah setengah orang marah. Dia cakap orang Islam ceneke sebab bayar zakat lebih. Itu saya tak nak panjangkan cerita tu. Saya sebut setengah orang. Mana dia bukan orang tu, setengah orang. Ya. Jadi kita kena betul. Sebenarnya dalam pelepasan cukai zakat ni semua pun untuk pembangunan orang Islam. Zakat ni. Kan? Jadi keluarkan zakat. Jangan kita kira main-main pandai-pandai sendiri. Suruh orang kirakan. Saya sendiri pun suruh orang kirakan. Kan? Tu belum cerita lagi. Yang ponteng poso tu. Marin masa muda-muda marin. Tak apa kojo muka pun ni mantan darah main banyak tengah hari tu. Buat muka cadat mati warna buka poso tu. Tapi memang dia pun Allah bagi orang yang tak poso lagi teruk lapar daripada orang yang poso. Tapi nak tahulah kan. Nak testing poso bulan Rejab. Betul. Paling susah poso sunat bukan apa. Kita poso orang terdarah depan kita. Susah. Kan? Buatlah tuan-tuan. Nabi hampir setiap hari Nabi poso bulan Rejab. Cuma Nabi berbuka juga sebab tak nak orang menganggap ia sebagai satu poso yang wajib. Dia poso sunat. So siapa nak poso, poso lah. Siapa yang belum ganti, ganti. Kemudian poso, kalau kita masuk je bulan Syaban, kita hanya boleh poso sunat 5 boleh hari pertama sahaja. Masuk 5 boleh hari yang kedua, dah tak boleh dah. Kalau pun nak poso pada orang yang tak settle lagi. Yang ganti ko apa ko, buatlah copek. Siapa yang dah tolong hari, tolong kira berapa kena bayar. Ya. Adalah seorang pekerja saya marin, dah berhenti dah pekerja saya marin lah, pekerja ke office tu. Dia mengaku, kau marin poso tak? Ya ye je. Mana tak poso lah. Berapa kali kira daripada dia akil balik, kira sampailah umur 35 tahun, jumlah yang dia kena bayar, balik lebih kurang berapa boleh ribu dah. So 7,000 ke 8,000 macam tu lah. Kena bayar. Beli back loan nak sabarlah aku. Tapi betul kira tuan-tuan. Ya, kadang-kadang ada bonus tak settle gitu kena selesaikan. Kemudian nampak pula Nabi teruskan perjalanan, nampak satu kaum lelaki dan perempuan memakan daging mentah yang busuk sedangkan daging yang masak yang elok ada kat sisi mereka. Daging mentah tu inilah kunyah di tolan busuk, jijik, beranak. Yang elok ni terhidang dah siap masak macam daging tetel tu. Dengan tetel sampodeh tu. Kan? Tak nak dah. Yang busuk tu ambil Siapa dia orang ni? Maka kata Jibril, itulah orang yang melakukan zina sedangkan lelaki dan perempuan itu masing-masing mempunyai suami dan isteri yang sah. Ya, banyak hari ni. Kayak pejabat-pejabat tu, lunch husband, lunch wife, tengah hari check in ke hotel dengan bini orang. Banyak berlaku sekarang. Hati-hati. Ya. Dan kemudian nampak pula lelaki yang berenang dalam sungai darah. Berenang dalam sungai darah dan dilontarkan batu kepadanya. Maka kata Jibril, itulah orang yang makan riba. Nampak? Makan riba. Kan Nabi dah sebut, maka mulai hari ini segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang dalam khutbah terakhir Nabi. Kan? Jadi masa tu adalah yang berbunyi. Sekarang pun ada yang cakap, memanglah sistem perbankan Islam tu tak ada interest. Tapi charge perkhidmatan dia tinggi. Lagi baik pakai bank biasa. Dia cakap macam tu. Bila dia cakap macam tu, suruh dia mengucap balik semula. Ya, suruh mengucap sebab ni hukum Allah. Dia boleh cakap, baik pakai biasa. Sebab memang betul charge perkhidmatan tu tinggi. Tapi dia apa? Dia selanjar. Dia tak boleh naik turun, dispekulasikan, tak ada. Dia dah diakadkan pula. Ya, tu beza Tuan-tuan, nak cakapkan sistem perbankan Islam ni adil dan tidak menekan. Sahabat-sahabat kita yang berbangsa Cina dan India ramai yang masuk duit dalam sistem perbankan Islam. Dia pun percaya. Kita pula petikai kan. Kan? Hati-hati. Kadang-kadang sadap cakap, tinggi je cahaya tabik, kau pakai bank besok. Dia tak tahu memang dia rendah. Tapi berubah-ubah. Kau jawab macam ni, kau jawab macam ni, kau jawab macam ni. Tu sebab jangan. Kemudian nampak pula lelaki, ni ramai ni, menghimpun seberkas kayu.
Borek. Tak boleh bawa ni. Borek. Ambil lagi tu. Ambil lagi. Itulah dia. Orang yang dah tak terbawa dengan jawatan amanah yang ada, meminta-minta lagi amanah yang lain. Tu cerita dia pengurusi beliau Datuk. Saja tu. Dah dia dipilih, tak apalah, tak maksud dia minta-minta lagi. Bagilah kejawatan ni, bagi kejawatan ni, ketua kampung meminta, yang ni meminta, dia ketua kampung, dia pengurusi peladang, dia pengurusi ni, dia pengurusi PABG, habis kalau jawatan dah tu. Lepas tu sibuk lah cerita, saya ni terlampau banyak jawatan sekarang ni, saya sendiri tahu dah tak terpercaya. Dia nak belagak pun nak apa, jangan main-main. Itu dia orang yang menghimpun seberkas kayu, tak terbawa amanah yang ada. Itu sebab selalu saya pesan, jangan minta-minta jadi pemimpin, tapi kalau dah dipilih, kena terima itu sebagai satu amanah. La imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang tak jaga amanah, tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Jadi jaga amanah. Tu saya ceramah kat sekolah sekarang. Adik, ada tak mak pesan pergi sekolah sok kau carilah menantu lelok untuk mak? Ada tak? Tak ada. Tahu kau. Mak kau suruh apa? Suruh belajar. Tahu tak apa? Kau baik benda lain berdosa sebab kau langgar amanah. Tu dia. Kemudian kan, itu satu grup. Kemudian nampak pula satu kaum yang sedang menggunting lidah dan bibir mereka. Menangis ni sakit. Sakit azab, gunting bibir dengan lidah. Lepas tu dah berdarah. Elok balik, gunting lagi. Elok balik, gunting lagi. Elok balik, gunting lagi. Maka kata Jibril, itulah orang yang membuat fitnah dan melaku dan menceritakan sesuatu perkara yang dia sendiri tidak melakukan. Fitnah satu. Kemudian mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Contohnya apa? Contoh. Kalau akulah ada duit macam dia, dah lama dah aku sumbang 10,000 bagi kat ni. Contohlah kan, dia tahu orang tu ada duit kan. Kalau aku ada duit macam dia, dah lama aku buat, sedangkan dia pun ada duit macam tu, dia pun tak buat. Jangan gambar-gambar cakap pasal orang. Rumah besar, kereta besar, kalau aku sedekah rumah anak yatim. Dia rumah pun dah besar, kereta pun dah tak bagi ke anak yatim. Jangan gambar-gambar cakap pasal orang kan. Tu cerita. Kemudian nampak pula kaum yang mencakar muka dan dada mereka dengan kuku tembaga, berdarah-darah, cakar. Itulah dia orang yang memakan daging manusia lain, mengumpat dan menjatuhkan maruah, mencela, menghinakan orang. Tu yang Samsul debat kena baru-baru ni. Sol. Samsul lain yang buat, Samsul lain yang kena. Kan, Sol kan, siap boykot. Dulu minat betul ceramah beliau, tapi semenjak beliau ada kes dengan perempuan-perempuan ni kan, langsung boykot ceramah beliau. Pahal pula. Gambar saya tengah ceramah tu, satu lagi gambar saya dekat Jabal Sur tu. Dia kata hari-hari fitnah, hari-hari ceramah pasal kahwin, sudahnya dia yang kahwin, tak guna punya jantan. Aduh, tuan-tuan tengoklah. Saya pun komen lah balik. Saya komen balik. Saya hantar dekat IG dia. Saya kata kenapa tulis macam ni. Lepas tu dia jawab apa? Oh ya ke Ustaz, sorry lah Ustaz, salah info tu. Kau dah balon kau tak sakon. Ni tu cakap apa, bukan main-main lah. Kau nak main, kau nak ni cakap muka kan, kuku temaga berdarah nak. Jangan cakap benda yang kau bukan. Ada yang buat fitnah. Samsul debat tu kalau tak ada 5,000 bayar, memang dia tak datang. Kau cakap benda-benda macam tu. Itu orang lain tu, kau salah orang tu. Tanyalah suruh, mana tu berapa bayar ni? Tak ada pun tuan-tuan. Yang penting booking time. Okey, saya datang lah. Berapa lama booking lagi? Berapa lama booking? 5 bulan. Awak tu. Iyo. Si baiklah dapat kan. Nanti ni nak panggil pula ceramah hijrah kan, nak booking daripada sekarang.
Betul, jangan ya. Kita mengumpat dan menjatuhkan maruah, menghinakan orang. Jangan kita buat. Kita cela orang. Sekarang ni kita jadi, alhamdulillah aku tak buat. Ya, aku tak buat. Tengok dalam media sosial. Komen-komen tu macam cerita Samsul Yusof dengan Puteri Sarah tu kan. Jangan lebih-lebih. Menambah-nambah perisau, jangan. Dalam komen, jangan. Orang perempuan tu tamu. Jangan. Tak, maksud dan nasihat. Jangan kita komen macam kita tahu bona apa berlaku dalam rumah tangga orang. Jangan. Mana ada rumah tangga yang tak ada masalah? Semua ada. Kita bercakap macam kita pula duduk satu rumah kan dia. Kan? Satu ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nak bahagia dalam hidup kita berumah tangga. Nak bahagia hidup dalam bekerja. Nak bahagia hidup bermasyarakat. Satu je petua. Banyakkan memberi daripada banyak menerima. InsyaAllah bahagia. Iya tuan-tuan. Tengok Tok Ridwan yang steady. Beri datang. Iya tuan-tuan. Tak pernah lah dia tak beri. Kalau minta macam tak beri. Iya. Betul. Bahagia hidup. Kalau orang lain dah lama dah putus asa dah habis lah. Tak ada. Boleh bagi. Boleh bagi khidmat, bagi. Kan? Bagi khidmat ni tak semestinya kita ni kena ada jawatan baru ada bagi khidmat. Tak ada. Ada satu YB saya jumpa dulu Montori. Saya tak nak sebut siapa nama kan. Saya jumpa dekat masjid. Saya jumpa dia. Saya tanya lah. Dia mungkin dah tak ada jawatan dalam parlimen. Tapi dia ada jawatan dalam parti dia. Yang mana parti dia tu ialah ada dekat kawasan dia. Satu soalan saya tanya. Tak ada balik kawasan ke? Tengok-tengok kawasan. Ayat dia apa? Dah kalah tak ada dah. Macam mana tu? Kan? Itu sebab sebenarnya bagi khidmat ni tak semestinya ada jawatan. Betul tak? Betul. Itu ya. Bagi tak ni sebagai contoh lah. Saya tak nak sebut lah siapa nama orang tu. Kan? Tapi macam tu lah. Kita hidup kita ni boleh memberi, berilah. Tengok mak kita lah. Mak kita kan. Kebanyakan mak-mak ni bahagia hujung hidup dia. Gembira dengan anak-anak. Kenapa? Sebab daripada kita kecil dia memberi. Tak masa bila dapat pun tak tahulah. Tapi bila tua tu anak-anak berlumba-lumba bagi kat dia. Tak payahlah, tak apa. Sebab dia dah beri banyak. Mak yang kau dakut daripada muda kau tengok susah hidup tua. Tak ni bagi tahu nasihat. Iyo. Betul. Ya. Satu lagi mak ayah ni. Saya tengok adalah baru ni saya dapat kes kan. Ayah dengan mak yang lebih-lebih mengganggu rumah tangga anak. Jangan. Kita sebagai mak ayah bagi nasihat boleh. Itu pun kau diminta. Kau dia tak minta nampak okey baru kita biarkan. Kalau tak okey kita rasa nak nasihat. Ni ayah nak tanya kau okey kau. Tanya. Ni ayah bukanlah nak campur. Ayah bagi nasihat. Elok-elok. Mari kau yang nak bini kau tu. Kau baik perangai ni pahala kan. Ataupun cakap kat bini dulu kau yang pilih lelaki kau. Bukan abah yang pasal cokik-cokik kau suka kahwin dengan lelaki tu. Kau yang nak. Yolah bah tapi dia ni kau kena sabarlah kau dah jadi bini. Macam tu Ini tak dikacau rumah tangga tu sampai dia cakap dengan anak ayah nak bona sebelum tutup mata ni nak bona tengok kau bercerai dengan lelaki kau. Berlaku tu. Iya tuan. Polik betul saya panggil orang tua ni. Ayah tu dah lah bogik tu dah bogik. Payah nak situ macam mana? Bobal lah macam tu lah. Bobal betul. Tak menerima nasihat orang. Dia masalahnya suami tu kesian. Suami dia tu balik kerja, beli barang dapur, beli ikan, beli ayam, beli sayur sampai ke rumah. Siap-siang ikan tu, potong-potong ayam tu. Kacik-kacik sayur masuk betai supaya senang bini tinggal nak share. Tengah nak masak ya. Kau tindakan kalau dibiar situ macam tu lah busuk sampai kesudah. Laki tolak gaji bulan-bulan bayar rumah. Tolak gaji bulan-bulan bayar kereta. Bini yang bawa kereta. Tak kojo mengangkar naik ke rumah tu. Membadak. Orang kata, dengan silakan. Laki naik motor pergi kojo. Pengorbanan naik. Dan dah 5 tahun nah keadaan.
ayah tak bagi, anak berayo dengan lelaki, berayo ke kampung dia. Dan kemudian anak lelaki ni macam mana? Menangis seorang ke rumah. Sebab tak bagi pula lelaki tu ikut. Dia tak nak balik kampung dia sebab tak sanggup. Mak ayah keluarga orang tanya, mana anak bini kau? Tak sanggup soalan tu. Dia kata dia beraya dengan bini dia. Dia nipu. Bayangkan. Punya tak ada peri kemanusiaan. Dia bayangkan. Dia menangis seorang. Saya cakap, kau macam tu, kau pergilah filekan nusyus. Jangan bang. Kang anak-anak saya macam mana? Fikir tu. Alah baiklah. Kalau iyalah kan, itulah. Tapi akhirnya, isterinya filekan juga sebab ayah kau baru sebelum ayah tutup mata nak benar tengok kau bercerai. Karena bini yang file, menangis lelaki itu tadi. Walaupun nak buat macam-macam, menangis lagi lelaki itu. Itu tuan-tuan. Betapa kan macam-macam orang. Itu sebab kita jaga. Terutama kadang bab nafkah. Bab nafkah kan. Kau jap lagi ada cerita tu. Dalam nafkah, seorang suami kalau bagi nafkah daripada isteri, dan bagi isteri dengan anak-anak, jangan dipertikai. Memang seorang suami kena utamakan isteri dengan anak-anak dulu, baru omak. Omak tu omak. Kadang ada omak cakap, Eden ni boloh kau. Dia kacik masa kau menyusu badan ni, la ilaha illallah, sebanyak-banyak sampai bulat badan kau. Macam ni kau balik kat omak. Jangan macam tu. Omak yang ada ilmu, kalau dapat duit daripada anak ni, dia akan tanya, kau bagi omak ni, anak bini kau dah bagi belum? Lopeh tak? Itu ibu benda yang baik. Ya? Kau tegamak, kau bagi duit kat bini kau dulu, omak kau kedian, janganlah. Sian budak. Budak tu dah lah mencangut tu tak mencangut. Tak sampai nampai. Contoh kan. Tak ngam-ngam kan. Mencangut kata orang ni sebenarnya. Tak sampai lah oksigen tu kan. Jangan susah-susah kan. InsyaAllah murah rezeki anak tu. Kan? Tu kemudian lah. Kemudian, sambung balik Nabi nampak pula seekor lembu besar. Kan? Keluar dari lubang yang sempit. Lepas tu nak masuk balik ke lubang tu dah tak boleh. Pola kojo lembu ni. Lembu tu keluar dari lubang yang sempit. Nak masuk balik dah tak boleh. Maka kata Jibril, itulah orang yang bercakap besar, takabur, kemudian menyesal tapi sudah terlambat. Cakap besar. Kau nak belagak-lagak hidup ni, jangan cakap besar. Ya. Contohlah tu ada orang tu kan. Saya ceramah saya 10,000 tak lagi kalau ada orang cakap tu kan. Itulah semua tak panggil dia. Mana? Nak cakap apa? Saya senang lah tuan-tuan. Kalau malam ni tiba-tiba JK cakap, masih lah Ustaz datang. Memang kita orang memang bagi asam podeh ni lah tu lah kan. Redha nak macam mana? Dah Allah tulis rezeki macam tu. Saya kena ada satu masjid kat Kuala Lumpur. Maaf, dia bagi 300. Saya okey, dia 300 dah 300 lah malam tu. Dan rupa-rupa PA saya cek, janji nak bagi 1,000 katakan. Bergaduh dah JK tu. Rupa ada yang mengajar duit tu. Saya kata kau settle kan lah. Saya tak ada kisah tu lah. Iya. Sekali saya ceramah kat Johor. 1 jam setengah ceramah. Dapat 30,000. 1 jam setengah 30,000. Makna setiap setengah jam berapa? Maknanya setengah jam 10,000. Oh ya, ini berapa kan? Berapa lama orang ceramah? Macam tu lah kira. Dah masuk ke kota tinggi dia bagi. Saya pun alhamdulillah. Banyak lah ni. Saya boleh dapat duit yang tu, saya copek, saya bank in. Sebab saya tak biasa pakai duit berbanyak ni. Sebab orang perempuan boleh bau. Dia macam bau belerang lah. Salam cium tangan. Dapat duit kau tadi? Tahu ni. Contoh kan. Saya copek, saya masuk. Tak adalah. Masuk duit. Wah, maksimum. Wih, ni berapa ni? Dah 7,000. Berapa ni? Saya tengok dalam tu berapa ikat tak masuk lagi ni. Saya masuk. Maksimum. Masuk maksimum. Sudahnya total 30,000. Penceramah paling mahal Malaysia. 1 jam setengah 30,000. Tak paling mahal kok. Lepas tu,
Telefon bunyi. Hello, Assalamualaikum tuan. Minta maaf tuan. Salah sampul tu. 5 minit ya. 5 minit dia pegang duit tu. Nak beritahu apa? Dah joki takat tu. Pulang lah balik. Itu sebab saya kata, tak usah kita bising-bising. Yang penting joki yang halal. Jadi kalau saya simpan duit tu, bukan saya punya. Bukan hak kita. Tu dia. Okey, sambung. Kemudian nampak pula seorang perempuan dengan dulang yang penuh dengan pelbagai perhiasan. Penuh dengan perhiasan. Maka Rasulullah SAW tidak mempedulikannya. Kata Jibril, itulah dunia. Penuh dengan kemewahan. Penuh dengan tu, janji ni. Tapi kalau Nabi layannya, nescaya umat Islam juga akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Kemudian seorang perempuan tua yang duduk di tengah jalan dan menyuruh Rasulullah berhenti. Dia tahan-tahan Nabi ke tengah jalan. Suruh Nabi berhenti. Nabi buat tak tahu je. Nabi tanya, siapa dia tu? Itulah orang yang mensia-siakan umurnya sampailah ketua. Kemudian nampak pula seorang perempuan bongkok 3 menahan Rasulullah untuk bertanyakan sesuatu. Dia dah tua dah nak tanya sesuatu. Maka kata Jibril, itulah gambaran dunia. Dah tua bona dah. Tak lama lagi memang dah nak kiamat. Kalau zaman Nabi dunia dah tua nak kiamat, kita ni lebih lagi lah dokit nak kiamat. Yang polik-polik dah terlampau banyak. Kan? Banyak orang menjadi apa, tanda-tanda akhir zaman. Apa dia? Seorang ibu menjadi hamba pada anak-anaknya. Berapa banyak lah. Anak menjadi tuan kepada orang yang melahirkan dia. Itu tanda. Urusan umum berikan kepada mereka yang bodoh. Tu kan banyak. Tak pandai jadi menteri. Contoh. Tak pandai pegang jawatan. Contoh. Banyak gini. Satu dunia boleh nampak benda tu. Nampak tak? Contohlah JK Surau. Bendahari bagi orang yang tak pandai kira. Macam mana? Macam tu lah kira kan. Banyak. Tu belum cerita lagi. Lahir-lahir senapang sibuk nak jadi perempuan. Kau dah senapang lah. Faham tak tu? Dah lah lelaki tak ramai. Yang tak ramai tu pula sibuk nak buang senapang lah. Lahir telepon ni betul. Aduh, borek betul tuan. Dia kan? Tu dia. Jadi mana gambaran dunia sangat tua. Kemudian tiba di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad turun dari Buraq, masuk dalam masjid dan mengimamkan solat 2 rakaat, yang mana segala para anbiya dan mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul seluruhnya menjadi makmum di belakang Nabi. Hebat Nabi kita ni. Kemudian Nabi Muhammad dah habis solat tu, terasa dahaga bona. Maka ketika itu Jibril membawa dua buket yang berisi air, 1 arak, 1 susu. Maka Rasulullah SAW memilih susu lalu diminumnya. Kata Jibril, baginda Rasulullah SAW membuat pilihan yang tepat. Kalau arak itu dipilih, maka ramailah umat baginda yang menjadi sesat. Kemudian cerita Mi'raj pula. Cerita Mi'raj, Nabi naik langit pertama. Dah ada naik langit pertama. Naik tangga. Pertama jumpa Nabi Adam AS. Kemudian daripada tangga yang tu dapat tengok orang yang makan riba macam mana rupa. Kemudian dapat tengok anak-anak yatim. Kemudian dapat melihat orang yang berzina punya buruk kelakuannya, yang mana penzina lelaki bergantung pada susu penzina orang perempuan. Hodoh betul perangai yang masa tu. Allah gambarkan, malu tapi cakap lah kan. Yang atas dunia ni boleh, jadi tobatlah banyak-banyak kan. Di langit yang kedua tu naik pula, bertemu dengan Nabi Isa AS dan Nabi Yahya AS. Naik di tangga ketiga pula, bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Kemudian jumpa Nabi Idris AS. Kemudian naik tangga kelima, berjumpa dengan Nabi Harun AS yang dikelilingi oleh kaumnya Bani Israel. Kemudian naik tangga ke-6, Nabi bertemu dengan Nabi seterusnya. Kan? Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi seterusnya, iaitu dengan Nabi Musa AS. Masa tu Nabi Musa AS suka dongak kepala kau. Bila Nabi dongak kepala Nabi nampak pergi umat baginda yang sendiri yang ramai,
termasuklah 70,000 yang masuk syurga tanpa hisap. Dan 70,000 tu bawa setiap seorang bawa lagi 70,000. Dan setiap satu tu pula bawa lagi 70,000. 3 layer. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini tergolong di dalam golongan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian di langit yang ketujuh terjumpa pula dengan Nabi Ibrahim Khalilullah yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur sambil menghadap beberapa kaumnya. Kemudian dia beritahu pada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, aku tak pernah tengok umat yang paling masakin sekali. Umat kau lah. Miskin umat kau ni. Kurih koreng. Apa sebabnya? Sebabnya umur dah lah tak panjang, pi pemalih beribadah. Setuju tak setuju? Setuju tak setuju? Kan? Masuk yang cakap, macam cakap orang. Kalau imam kan, astaghfirullahalazim la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. 3 kali ya kan? Cuba malam tu imam buat 10. Mula dia panjang. Alah imam ni pun. Contohlah kan? Ya. Buat kudu tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Malam tu imam tu rajin nak 1000 kali buat. Orang kata memang lama bila lah dia ni memang lama kau tak tahu kau kan orang tu pula. Kan eloklah lama kalau tak sendiri belum tentu baik banyak macam tu. Kan? Itulah cerita Cuba ingat balik memori kita waktu berada di Madinah dan juga Makkahul Mukarramah. Ingat tak? Tak payah suruh. Jap zikir, ngaji, semayang, jap semayang. Belum semayang sunat. Masa sebelum subuh, semayang sunatnya, semayang tahajud, semayang taubat, semayang sunat tasbih. Semua baik. Sampai satu tahap tu, semayang lah, keniat dan tak tahu semayang apa. Betul tak kan? Iya, punya banyak kita semayang kan Nun. Sampai tak semayang lah, tak apa semayang lah. Macam tu sekali lah. Jadi macam tu lah. Jadi Nabi Ibrahim kata umat kau miskin, umur dah lah tak panjang, tapi amalan pun sikit. Habis macam mana? Maka kau suruhlah umatmu menanam tanaman syurga. Apa tanaman syurga tu? Suruh amalkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk makluman semua yang hadir malam ni, la haula wala quwata illa billahil azim itu adalah merupakan khazanah daripada syurga yang turun hanya untuk umat Nabi Muhammad saja yang amalkan benda ni. Umat sebelum Nabi tak dapat benda tu. Buat tu orang perempuan tu, la haula wala quwata illa billahil azim. Budak ini dia tahu dapat dia sekotul lagi tu. Jadilah tunggu marah pun nak sebut macam mana. Kan? Amalkan tu. Jadi nasihat saya 4 ni jangan lupa buat setiap hari. Pertama istighfar. Pertama selawat. Kedua istighfar. Yang ketiga baca Yasin sekali sehari paling tidak. Yang kompak haukil tadi, la haula wala quwata illa billahil azim. Ataupun satu pandangan ni kata yang tadi itulah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala ni maksudnya kita, ya Allah aku ni tak terdaya, ya Allah aku ni tak mampu, ya Allah sorah kat kau lah Allah nak bagi yang terbaik untuk aku. Kau lah maha kuasa menentukan segala-galanya. Sorah kat Allah Ta'ala. Kemudian tiba-tiba dalam satu tampak lagi pula kan, Nabi melihat peristiwa ajaib, iaitu masuk ke dalam Baitul Ma'mur, bersolat Baitul Ma'mur betul-betul di atas Baitullah di Mekah. Kali ini dia nampak bagaimana keajaiban Al-Kursi berbetulan dengan dahan pokok Sidratul Muntaha, menyaksikan keajaiban pada pokok itu, sungai air yang tidak berubah, sungai susu, sungai arak dan sungai madu lebah, buah, daun-daun, batang dan dahannya berubah-ubah warna, bertukar menjadi permata-permata indah, unggas-unggas emas berterbangan. Semua keindahan itu tak terperi oleh manusia. Baginda juga dapat melihat sungai Al-Kautsar yang terus masuk ke dalam syurga. Baginda masuk dalam syurga dan melihat neraka berserta dengan Malik penunggunya. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam kitab Mukasyfatul Qulub digambarkan bagaimana sekumpulan manusia masuk ke dalam syurga. Bila masuk ke dalam syurga, dia nampak singgah sana, permainan indah, makanan-makanan, sungai cantik. Kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala bagi tahu, wahai malaikat,
kau bukakan tabir ini supaya mereka dapat melihat wajah aku. Allah Ta'ala begitu. Kemudian malaikat menyaut, ya Allah, mana mungkin kita boleh bagi dia tengok muka kau, wajah kau, ya Allah, dengan tahap mereka ini derhaka ketika hidupnya. Maka Allah Ta'ala beritahu, kau bukakan tirai itu, kerana sesungguhnya mereka di atas dunia pernah menangis kerana aku. Ini soalan bocor ni. Kalau buka kitab Mukasyfatul Qulub, cari tajuk menangis kerana Allah, digambarkan cerita. Bila buka je tabir, semua sujud. Bila nampak Allah, semua sujud. Maka Allah Ta'ala beritahu, wahai hambaku, bangkitlah. Sesungguhnya di sini bukan tempat beramal, di sini bukan tempat bersujud. Dalam syurga tak ada orang tanya, Zuhur dah masuk belum? Sini bukan tempat beramal, sini bukan tempat bersujud. Apakah engkau tidak rela kepada aku? Allah Ta'ala tanya. Maka mereka semua jawab, ya Allah, mana mungkin kami tidak rela kepadamu, ya Allah. Kerana kami dah kau berikan satu benda yang tak pernah terlihat ke mata, tak terdengar ke telinga, tak terbayang ke hati. Itulah hebatnya syurga. Bagilah Steven Spielberg buat tajuk cerita Paradise, takkan sama syurga. Hebat syurga tu untuk kita. Ya. Jadi mana yang cerita ni berubah macam ni, tak dapat bayang. Dia lagi hebat daripada apa yang digambarkan, apa melalui kata-kata kita. Sebab pengetahuan manusia ni terbatas, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam nur dan naik ke mustawa dan syarurul aklam. Melihat seorang lelaki yang gaib di dalam nur arash, iaitu lelaki di atas dunia yang lidahnya sering basah berzikir, hatinya tertumpu penuh pada masjid dan tidak pernah memaki hamun kedua ibu bapanya. Maka ini yang paling penting, sampai ke Hadratul Qudus, Nabi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu Nabi lantas bersujud. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Nak beritahu apa? Nak beritahu macam itulah adab Nabi menghadap Allah. Tahu sujud. Kan? Kalau kita rasanya, tolong agak kan? Tapi Nabi sujud. Dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Angkatlah kepalamu, bermohonlah dan kami akan perkenankan. Kau cakap kau nak apa? Tapi apa Nabi sebut? Dengan penuh rendah diri Nabi khabar macam ni, wahai Tuhanku, kau telah ambil Ibrahim sebagai khalil dan kau berikan dia kerajaan yang besar. Kau juga telah berikan, kau berkata-kata dengan Musa, kau berikan Daud kerajaan yang besar dan dia juga dapat melembutkan besi. Kau juga kurniakan kepada Sulaiman yang tidak kau kurniakan kepada sesiapa pun bagi memudahkan Sulaiman menguasai jin, manusia, syaitan dan angin. Kau ajarkan Isa Taurat dan Injil. Dengan izinmu dia dapat menyembuhkan orang buta, sopak dan menghidupkan orang yang mati. Kau lindungi dia dan ibunya daripada syaitan. Nak tunjuk Nabi kita sudah tak minta. Kau dongakkan kepalamu, bermohonlah. Maknanya Nabi ni bodi bahasa kan. Ya Allah, kau dah bagi terbaik dah untuknya. Kau bagi Nabi Ibrahim macam mana, kau bagi Nabi Sulaiman macam mana, kau bagi Nabi Daud macam mana, kau bagi hebat betul, kau bagi nenek. Seolah-olah secara sungguhnya Allah maha mengetahui, Nabi sorahlah ke Allah nak bagi apa yang baik untuk diri dia. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, aku ambil kau sebagai kekasihku. Umat declare Nabi kita kekasih Allah. Kemudian aku perkenalkan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Sebab apa? Nabi dah dapat soalan bocor, dah tengok orang tak semayang macam mana, orang ni macam mana. Dia nampak orang tak semayang tu hontak kepala sampai hancur. Dia nampak orang gunting bibir. Dia nampak orang gunting lidah. Dia mata nampak orang cakar muka. Lambu tadi keluar, nampak orang tu macam-macam. Nabi dah nampak soalan bocor. Dan Nabi dah tengok dalam syurga siapa. Nabi tengok dalam neraka ramai orang. Memang apa? Tahu kan? Ingat tak tahu tadi? Tahu. Perempuan dia kan. Kan? Tapi kaum perempuan sini lah ni yang di syurga mudah-mudahan kan. Jadi nampak Nabi dah sampai, aku perkenankan kau menjadi penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Aku buka dadamu, aku buangkan dosamu, aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat Allah. Kita ni Nabi kata Allah kata aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Macam mana bercakap itu? Iya ke? Kita sebaik-baik umat, malahan
Aku berikan keutamaan dan keistimewaan pada umatmu pada hari kiamat. Itu sebab di penghujung hayat Nabi diberitahu, orang lain takkan dapat masuk syurga, melainkan umat Nabi Muhammad dah masuk dalam tu semua, baru orang lain boleh masuk. Kan? Dan aku kurniakan 7 ayat surah Al-Fatihah yang tidak aku kurniakan kepada sesiapa sebelummu. Aku berikan ayat-ayat akhir di surah Al-Baqarah sebagai satu pembenaran di bawah arash. Aku berikan habuan dari kelebihan Islam, hijrah, sedekah dan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Aku kurniakan panji liwa'ul ham kepadamu. Maknanya surah ayat kursi tu bagi. Dan aku bagi panji liwa'ul ham, yang mana Nabi akan pegang panji-panji yang mana para anbiya dan mursalin semua akan bernaung di bawahnya. Disebabkan keistimewaan itulah semua Nabi-Nabi dan Rasul merayu minta Allah kepada Allah, ya Allah bagilah kami jadi umat Muhammad, ya Allah. Tak dapat. Orang lain nak jadi umat Muhammad tak dapat, kita dapat tapi relax, kita tak ada apa-apa. Macam tu kan. Macam tu lah kira kan. Dan aku fardukan ke atasmu umatmu 50 waktu solat. 50 waktu semayang. Bayang kan? Nabi pun dah dapat tu, Nabi pun turun balik. Turun jumpa balik lah ikut tadi. Turun. Sampai jumpa Nabi Musa tanya, macam semayang berapa waktu? 50. Ui, kau jangan. Baik kau naik balik minta dengan Allah Ta'ala. Tak terbuat umat kau dah. 50 waktu ni banyak. Yo kau. Nabi pun, ni terjemahan dia tak macam tu berat dah. Kau lah cakap ni 9 pula kan. Lepas tu dia naik balik. Sebab sayang je umat, Nabi naik. Turun berapa? Dapat kurang? 45. Jangan. Naik lagi. Baik kau naik. Tak terbuat. 9 kali turun naik. Akhirnya tinggal 5 waktu. Ramai yang tak tahu. Kebanyakan penceramah ganggu tak share ni, tapi saya share malam ni. Dikatakan ada satu pandangan menyatakan bahawa salah satu sebab kenapa Nabi Musa suruh naik sampai 9 kali itu bukan sebab minta diskaun ni. Sebab Nabi Musa seronok benar tengok muka cahaya kat muka Nabi bila berjumpa dengan Allah tu turun tu. Kopi naik lagi. Bila turun tu seronok tengok cahaya tu. Kau naik lagi sebab Nabi Musa dapat kelebihan, dapat berkata-kata dengan Allah tapi tak pernah jumpa. Nabi kita dapat menghadap. Tu yang suruh naik turun tu. Sudah dah tinggal 5. Kau pergilah naik. 5 ni pun tak terbuat umat kau. Betul ke tak betul? Subuh paling susah ni. Kan? Yang paling sikit rakaat paling susah. Kau naik yang 5 ni pun tak terbuat. Nabi kata apa? Wahai Musa, cukuplah tu. Dah tak ada muka dah aku ni. Malu bona dah nak minta. Itu yang ada orang cakap tu. Patut Nabi kena naik sekali lagi. Itu kau akal kau tak nak sayang. Kan? 5 tu pun tak terbuat. Nabi pun turun. Perjalanan pulang ke Mekah. Pada malam yang sama. Dan bertemu dengan peristiwa ni. Sebagai saksi bukti bahawa Isra Mi'raj itu semuanya berlaku. Dikatakan pada 27 Rejab. Kira-kira 18 bulan sebelum Nabi hijrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sesungguhnya Isra Mi'raj ini bukan hanya sejarah yang perlu diceritakan kembali setiap kali bulan Rajab. Tapi sebenarnya bagi kita meneladani, itu yang kata tadi, iktibar di sebalik peristiwa Isra dan Mi'raj ni. Sebab kita hari ini kita lihat, pertama, malam itu membuktikan kebesaran Allah. Kalau Allah nak kata jadi satu malam pun boleh settle. Allah Ta'ala nak kata jadilah. Siapa sangka? Tak pernah terfikir tiba-tiba 2 tahun tak boleh keluar rumah. PKP. Allah Ta'ala bagi jadi. Nak cakap apa? Kan? Tak pernah terfikir pun. Kan? Orang ni boleh tutup company dia. Terus jadi. Tak pernah terfikir orang ni boleh jatuh daripada kedudukan. Jadi. Macam-macam. Benda-benda pelik pun berlaku. Kedua, menguji akidah dan keimanan kita. Kita bersyukur dengan apa dah disampaikan kepada kita, kita boleh percaya. Berbanding dengan orang ketika zaman Nabi. Kalau kita duduk zaman Nabi dengan iman kita sekarang, belum tentu kita boleh percaya. Ketiga, gambaran kehidupan dan balasan di akhirat. Tadi, macam-macam. Orang yang tak semayang, yang borek nak semayang, kan hontak kepala sampai pecah. Macam tepung kepala ke lapor. Tepung ke lapor. Hontak pecah. Berdarah, elok boleh. Hontak lagi, sampai ke sudah. Bertahun-tahun benda tu menanggung. Kan?
Dan begitu juga berwaspadalah dengan godaan syaitan. Dan itu sebabnya Nabi ni sayangkan kita diletakkan di tempat yang baik. Sebenarnya cuma kita yang kadang-kadang yang gemar menyusahkan diri kita. Kita sendiri yang menyusahkan diri kita. Bayangkan ketika sahabat tanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah?" Nabi jawab, "Aku paling rindu umat akhir zaman." Pahala pula. Kita orang ni ada kat kau rindu lagi kat umat akhir zaman. Apa cerita Nabi kata, "Macam manalah aku tak rindu kat dia orang. Dia orang boleh beriman pada Allah dan kepada aku dengan tahap tidak sekali pun mereka berpeluang memandang wajah aku." Itulah sayang Nabi kat kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ni patut mengubah diri kita. Yang paling penting sekali adalah perintah solat. Jagalah solat kita. Itulah tiang. Kalau tiang tu tak jaga, tiang-tiang lain lagi lah tak boleh jaga, tuan-tuan. Ya. Jadi rasa cukuplah sekadar itu. Kan? Bak kata orang, kan? Pengajaran yang paling besar tu adalah nikmat iman dan Islam. Tempat lain tak dapat. Nak baik kuliah macam ni pun tak dapat tempat lain. Tengah-tengah kuliah meletup, hilang, bersopai, tangan kek tingkap, kaki kek semua. Kan kita boleh lagi baik kuliah. Tadi berapa ramai yang datang naik motor, helmet pun tak pakai. Punya steady dia kampung sayangku. Kampungku sayang. Bertukar pada kampung kan. Jadi bersyukurlah dengan nikmat iman dan Islam. Jangan kita rosakkan. Tuan-tuan dan puan sekalian, pandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Dan walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang galah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, kata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok bunyi ke tanjung, hati terkenang mulut menyebut, biasa baik pihak surau menyebut pada malam ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya.